Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat sejahtera. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Ali sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Porto Travel. Dia menawarkan diri untuk menjadi calon Presiden MATA untuk term 2015-2017. Daripada tahun 1985 dan telah hampir 30 tahun berada dalam industri ini, sudah tentu banyak pengalaman yang sekutif bagi membantu industri pelancongan, terutama agensi pelancongan, ahli-ahli MATA, untuk bagaimana kita bekerjasama dalam memperjuangkan hak-hak agensi pelancongan ini untuk membantu syarikat lebih maju ke hadapan. Tentang one license, satu license, perkara ini telah dibincangkan lama, namun ia tidak ke mana-mana, dan mungkin ianya berlaku atas dasar hubungan yang tidak begitu baik antara Presiden MATA yang ada sekarang dengan Kementerian Pelancongan. Maka perkara-perkara yang dasar ini tidak dapat dibawa ke depan, dan saya yakin dan percaya dengan kebolehan yang ada pada saya, perkara ini akan dapat saya ajukan pada pihak menti untuk dipercepatkan demi kebaikan industri. Kata kita juga memohon untuk mendapatkan satu lesen. Kita dah tak mahu dah lesen pecah per tiga, ticketing inbound and outbound, dan insyaAllah perkara ini kita akan teruskan. Kita melihat terlalu banyak isu berhubung tentang industri ini tidak dapat diselesaikan. Sebagai contoh, berhubung tentang isu kemasukan bas-bas pelancongan daripada luar di dalam Malaysia, seperti Thailand boleh masuk sampai ke Singapura, dan bas kita boleh masuk sampai Anyai saja. Jadi isu ini sepatutnya tidak berlaku, dan sekiranya tumpuan diberikan, perbincangan diadakan, saya rasa isu ini dapat diselesaikan. Banyak perkara yang tidak selesai dengan pihak SPAD, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat. Perkara ini saya duduk di MATA dah lama, dan saya rasa dah hampir 2-3 tahun duduk bercakap kosong. Di mana kesilapannya saya lihat dari segi pengkhususan atau fokus pihak yang berkenaan, yang bertanggungjawab atas ground transport, termasuk Presiden MATA pada waktu kini, tidak memberikan tumpuan 1% dalam menyelesaikan perkara ini, dan menyebabkan perkara ini menjadi ditunda-tunda dan menjadikan MATA seperti sebuah persatuan yang tidak ada nilai, kerana kita tidak berdiri dengan tegas, kerana kita tidak dapat berjumpa dengan pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk menyelesaikan perkara ini. Kita perlu bergerak ke arah untuk bagaimana mementabatkan pekerja-pekerja mahir dalam agensi pelancongan ini sebagai satu pekerjaan yang profesional, yang diiktiraf oleh semua negara di dunia, atau kita mulakan dengan negara-negara ASEAN. Dalam satu tahun tak kurang daripada 12 hingga 15,000 graduate dikeluarkan oleh pihak universiti tempatan dalam tourism course ni, ya. Tetapi jarang sangat kita jumpa mereka ni masuk di dalam travel and tours, kerana mungkin tanggapan bahawa travel and tours ini adalah pilihan yang terakhir. Kenapa kita tak menggerakkan, kita tak menonjolkan, kita tidak memantabatkan agensi pelancongan ini ada sebagai satu karier yang profesional. MATA ni ada banyak duit. MATA ada cash in hand pun 5-6 juta, property kita ada berpuluh juta, belas juta, dan kita tidak laburkan, kita tidak laburkan ke arah mempertingkatkan pengurusan secretary office di MATA. Kita tidak laburkan, sedangkan berapa ramai di luar sana yang mampu memberikan imat profesional, imat nasihat profesional, bagaimana membentuk MATA ini sebagai sebuah pertubuhan atau persatuan yang memperjuangkan hak ahli MATA, dan juga membantu mempertingkatkan daya saing di dalam perniagaan agensi pelancongan kepada ahli-ahli MATA. Dan lupakanlah untuk kita nak jadi jagoan di dalam PATA, UFTA, kita lupakan untuk kita melibatkan diri situ, tapi pandang ke bawah, pandang isu yang ada di bawah ini. Berapa ramai ahli-ahli yang merungut, kenapa harus persatuan harus ada duit yang banyak, properti yang banyak?
bangga dengan apa yang kita ada, tetapi ahli-ahli masih lagi merungut. Setiap projek yang dibuat oleh MATA, baik latihan, baik MATA Fair, baik conference, semuanya kena bayar. Bila last kali kita dapat satu latihan yang percuma yang disediakan oleh MATA? Bila kita last kali kita dapat? Kita bangga dengan duit yang berjuta-juta, aset berjuta-juta, tetapi sepatutnya duit ini dipulangkan balik kepada ahli. Beri kemanfaatan kepada ahli, kebajikan kepada ahli, dengan mengatur dan merancang satu strategi yang betul. Kenapa tuan-tuan perkara ini berlaku? Tidak ada sistem. Tidak ada sistem dalam Secretary Office. Maka itu, kalau dah ibu ni tak ada sistem, bagaimana nak memperbaiki dan memperjuangkan hak-hak ahli MATA di dalam industri negara kita ni? Saya amat berduka cita sebenarnya. 6 tahun duduk dalam MATA, sampai sekarang satu standard operation procedure pun tidak ada di dalam MATA. Nak jalankan MATA Fair ke, nak buat conference ke, nak buat kursus ke, tidak ada tu. Tidak ada. Sedangkan kita membelanjakan jutaan ringgit dalam menggerakkan MATA Secretary Office. Saya juga ingin mengingatkan, sekiranya saya terpilih, MATA Fair yang akan berlangsung pada September ini dan MATA Fair seterusnya, kita akan kaji balik, kita akan lihat balik sistem dalam pengundian tempat, pemilihan tempat, pemilihan booth dari segi harga. Dan sudah pasti kali ini kita akan memberikan harga yang begitu terbaik kepada ahli-ahli MATA yang begitu setia selama ini menyokong MATA Fair. Tuan-tuan dan puan-puan, MATA Fair satu-satu event kita buat duit hampir 1.5 juta, kadang-kadang 1.8 juta. 2 MATA Fair 3 juta masuk dalam persatuan kita. Bagus, satu usaha yang baik. Tetapi bagaimana menggunakan kewangan tersebut untuk diberikan semula kepada ahli, agar ahli mendapat faedahnya secara langsung dan secara tidak langsung. Keadilan perlu ada di dalam MATA Fair, terutama MATA Fair National, pemilihan booth. Kita boleh bagi percuma kepada semua ahli MATA untuk TTEC. Bagaimana yang boleh dilakukan? Kita ada kewangan, kita kena bijak belanja, kurangkan belanja legal fees kita, kurangkan belanja Secretary Office kita, kurangkan belanja perkara-perkara pergi bermesyuarat di luar negara. Dan dengan penyempatan ini, kita boleh bagi balik semula kepada ahli. Jadi jelas, banyak perkara yang perlu dilakukan bagi membagi MATA. Dan yang terutamanya, isu-isu industri yang mengganggu ahli-ahli MATA perlu diselesaikan dengan cara bijaksana, perlu diberikan pengkhususan dan fokus, perlu bertemu dengan menteri-menteri yang terlibat dalam perkara ini dengan bersama-sama persatuan-persatuan lain, Bumiputera, MCTA, MITA dan mana-mana persatuan yang terlibat. Saya yakin ianya akan dapat dijalankan, dapat dijayakan, dan insya-Allah industri agensi pelancongan di bawah MATA akan terus berkembang maju. Dah sampai masanya kita kena ubah perkara ini. Dan untuk mengubah perkara ini bukan sesuatu perkara yang mudah, namun kena berani datang pada AGM ni 23 Mei ini dan undilah ya, barisan saya menawarkan diri ini sebagai Presiden MATA 2015-2017. Tak dapat duit, tetapi atas dasar dalaman diri saya ni ada perasaan untuk memperjuangkan kebajikan industri itu dan untuk berkongsi dengan industri sendiri bagaimana untuk memperbaiki industri kita ini, memperbaiki MATA itu sendiri sebagai sebuah persatuan yang benar-benar prihatin dan memperjuangkan isu-isu berhubung tentang kebajikan ahli. Oleh itu, saya amat berharap sekiranya apa yang saya katakan ini ada kebenaran, datang, adil dan undilah saya dan juga ahli-ahli dalam line up ESCO saya. Kita MATA ada banyak duit, berjuta-juta, tapi dalam masa yang sama banyak duit juga digunakan untuk kita habiskan dengan
legal fees kita 13/2015 saya rasa setengah juta ada kita belanjakan untuk legal fees saja. Dan duit yang banyak ini sebenarnya perlu digunakan bagi mempertekatkan daya saing ahli-ahli dalam mata itu sendiri. Untuk itu saya harap penjelasan ringkas ini jelas kenapa saya menawarkan diri saya, dan saya harap anda akan hadir pada AGM 23 Mei di Berjaya Times Square, insya-Allah pada pukul 9 pagi.